saya nak terangkan dulu, saya nak kongsikan kepada anda tentang isu rujuk. Okey, isu rujuk. Yang mana saya ada satu story yang saya dapat daripada seseorang berkaitan dengan perceraian dan kemudian rujuk ni. Okey, semua orang mungkin tahu kot kan, dah kita ni orang Islam, mostly kita ramai yang tahu kuasa talak ada pada suami, okey, tak ada pada isteri. Isteri tak boleh kata dekat suami dia, aku ceraikan kamu. Tak ada, okey. Isteri tak ada kuasa macam tu. Kalau isteri ada, saya tak tahulah apa yang berlaku. Okey. Kalau berkaitan dengan lafaz talak ni, semua orang tahu kuasa talak ada pada suami. Begitu juga dengan kuasa untuk rujuk. Rujuk juga datang daripada mulut suami. Okay, so rujuk adalah satu benda yang mana kita melalui lafaz. Okay, dalam mazhab Syafi'i, okay, mostly kita sebagai orang Melayu ni, okay, di Malaysia kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, rujuk mesti melalui dengan lafaz. Okay. Cuma rujuk hanya dibenarkan untuk orang yang diceraikan dengan talak raj'i, okay, iaitu talak satu ataupun talak dua, okay. Talak kali pertama ataupun talak untuk kali kedua, okay. Yang mana isteri masih lagi dalam tempoh iddah raj'i. Tempoh iddah ni maksudnya tempoh untuk bersuci, okay. Yang mana kalau mahkamah sahkan perceraian tersebut dengan talak satu ataupun talak dua, maka kita kena menahan diri, okay. Kita sebagai seorang wanita kena beriddah 3 kali suci, okay. Sehinggalah macam habis period suci, habis period lagi suci, habis period suci, itu dah 3 kali suci. Ataupun kalau tak datang period dah, okay, sama ada dia makan pil perancang ke, ataupun mungkin dah putus haid dan sebagainya, so 3 bulan. Okay. Dan satu lagi, kalau diceraikan tu pada keadaan sedang mengandung sehingga anak tu dilahirkan, maka itu adalah iddah raj'i kita. Baik, dalam tempoh iddah raj'i ini anda mesti beranggapan, okay, kita kena set dah dalam minded yang anda masih lagi isteri, okay, masih lagi sebahagian isteri. Dia bukan fully. Okay, kalau fully title isteri tu, kita halal untuk bersetubuh dan sebagainya. Okay, tapi kalau kita dalam keadaan masih lagi iddah raj'i, kita separuh-separuh. Alright, iaitu kita masih lagi boleh duduk satu rumah, cuma sebaiknya duduk berasingan. Okay, duduk lain-lain bilik. Okay, kalau dah habis dah tempoh iddah tersebut, maka kita tak boleh duduk sekali dah. Dah habis dah. Okay, dah habis dah waktu untuk kita kata kita masih lagi suami isteri. Jadi pada keadaan yang kita masih lagi beriddah raj'i tersebut, anda mesti kena tahu yang ada peluang untuk suami merujuk. Okay, masih ada peluang untuk suami merujuk. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kita tak boleh rujuk ni melalui perbuatan. Ada orang dia tanya saya, tuan, suami saya ni duduk sekali. Hari tu dia ajak saya bersetubuh dengan dia. Dia kata boleh, tak ada masalah. Sebab kita boleh rujuk melalui perbuatan. Tak boleh macam tu. Alright? Kalau kita buat merujuk melalui perbuatan, kalau disahkan di mahkamah pun pasti mahkamah tak boleh sahkan. Sebab dalam mazhab Syafi'i, rujuk mesti melalui lafaz. Kalau perceraian pun melalui lafaz kan. Aku ceraikan kamu ke, aku talakkan kamu ke, tak kisahlah. Kalau ceraikan pun melalui lafaz, maka rujuk pun mesti melalui lafaz. Sama ada rujuk tu ayat yang directly, aku rujuk kamu kembali. Okay, dia mesti ada perkataan rujuk. Dia bukan rujukan, bukan buku rujukan. Rujuk ni dia memang satu perkataan macam cerai. Ceraikan satu perkataan, kan, talak satu perkataan yang menunjukkan kata kita berpisah. Rujuk ni pun satu perkataan juga yang nak menunjukkan kata kita nak ambil seorang yang diceraikan kita dengan iddah raj'i, dengan talak satu ataupun talak dua ni, menjadi isteri kembali. Okay, so bila kita nak ambil isteri tu balik, maka kita kena sebut rujuk. Okay, cuma rujuk ni kalau dalam undang-undang mestilah kalau kita berlaku perceraian, rujuk ni mesti berlaku di pejabat agama perempuan. Okay, kalau kata anda dah sahkan perceraian, okay, pergi mahkamah sahkan perceraian, kemudian hari itu hakim kata mahkamah perintahkan untuk isteri beriddah 3 kali suci. Okay, kemudian balik.
Alright, kemudian dalam seminggu, dua lepas tu ke sebulan lepas tu, suami ni kata nak rujuk kembali. Bila kita nak rujuk kembali tu, isteri kena setuju, suami kena setuju, dua-dua orang ni kena pergi pejabat agama. Okey, kena pergi pejabat agama dan bagi tahu dekat pendaftar nikah cerai rujuk. Okey, nak kahwin pergi pejabat agama, nak rujuk pun pergi pejabat agama. Okay, bagi pergi pejabat agama untuk buat sijil rujuk. Okay, dia macam nak buat rekod lah. Mostly mungkin ada orang yang disahkan bercerai tapi tak dapat lagi kan sijil cerai, nak tunggu perintah cerai pun tak dapat lagi dan sebagainya. It's okay, at least kita kena tahu yang bidang kuasa untuk merujuk ni, okay, nak rujuk, nak sahkan semua ni, dia mesti kena pergi ke pejabat agama. Okay, kena pergi pejabat agama. Syaratnya mesti dua-dua orang. Kalau salah seorang tak setuju, okay, kalau salah seorang tak setuju, contohnya paling kuat lah, kalau isteri kata isteri tak setuju, suami kata suami nak setuju, saya nak rujuk awak kembali, aku tak mahu, saya tak reda, saya tak reda, dia kata macam tu kan. Jadi dalam undang-undang dia sebut dia mesti dibawa kepada dia termasuk dalam kategori di bawah Seksyen 47, iaitu mesti dibawa kepada jawatan kuasa pendamai. So mahkamah akan melantik jawatan kuasa pendamai daripada kalangan pejabat agama jugalah, untuk nak tengok ada peluang ataupun tidak lagi pihak-pihak suami isteri ni untuk berbaik semula. Okay, so dia mesti melalui proses macam tu. Kalau katalah ni jarang berlaku lah, isteri nak rujuk tapi suami tak mau, kata siapa pula nak rujuk, aku tak mau. Jadi tak boleh jugalah. Kalau dalam keadaan macam ni pun biasanya mungkin akan dibawa kepada jawatan kuasa pendamai juga. Tapi macam saya cakap tadi, kuasa rujuk ada pada suami. Jadi kalau suami ni memang dia tak mau rujuk pun, biasanya tak boleh nak tolak kepada jawatan kuasa pendamai, sebab yang tu kuasa dia. Sama macam talak. Okey, talak pun macam tu juga. Kalau isteri tak mau cerai tapi suami sungguh-sungguh nak cerai, mahkamah pun tak boleh nak halang sangat, sebab memang tu kuasa dia. Mahkamah ni nak mendengar dan nak beri kemudahan je lah untuk suami tu melafazkan talak. Sebab yang tu kuasa dia, kuasa suami. Sama juga macam rujuk, kuasa dia. Okey, tu dari sudut undang-undang. Jadi kalau katalah kalau nak berlaku rujuk mesti melalui pejabat agama. Cuma perempuan, ada beberapa kes, okey, ada beberapa kes yang mana suami isteri ni dia dah disahkan bercerai, tapi masalahnya dia orang masih duduk sekali, masih duduk macam suami isteri. Rujuk apa pun tak ada. Okey, dia kata je ada rujuk dan sebagainya, tapi tak pernah pun pergi buat. Tak pernah pun buat pengesahan rujuk. Jadi bagaimana kalau katalah berlaku kelahiran anak, disahkan dah bercerai. Okay, let's say lah dah disahkan bercerai pada let's say pada tahun 2018 contohnya. Lepas dah disahkan bercerai pada 2018 tu, okay, kemudian kita masih duduk sekali. Masih duduk sekali macam suami isteri macam biasa sampai dah bertahun-tahun. Okay. And then apa yang akan berlaku kalau kata tak pergi buat pengesahan rujuk dan sebagainya? Bimbangnya adalah kalau kata lahir anak tu mungkin tak boleh didaftar ataupun tak boleh dibinkan kepada lelaki tersebut. Kalau kata anak ni dia memang ni dah lama dah ni duduk, dah cerai pada 2018, kemudian 2020 lahir anak. Lahir anak tu nanti anak tu tak boleh dibin ataupun bentikan kepada si lelaki ni. Tak boleh, sebab dia dah kategori sebagai anak tak sah taraf, anak zina lah, sebab dah habis dah tempoh untuk rujuk dan sebagainya tapi masih duduk bersama. Yang ni pun ada satu kisah yang jenis macam ni, yang jenis ketegang. Dia tak pergi buat pejabat agama dan sebagainya. Okey, tu satu kes lah. Ada juga keadaan kes yang mana lepas dah bercerai pun masih lagi duduk bersama, claim kata ada rujuk tapi tak buat pengesahan. Okey, tiba-tiba nak jadi cerita si suami ni dia tinggalkan isteri dia. Kemudian isteri dia kata, kita kan dah rujuk. Kita dah rujuk kembali tu, dalam rekod pejabat agama ada sijil cerai saja, dah tak ada rujuk lagi masa tu. So apa yang akan berlaku, dia akan memberi kesan yang besar. Kalau katalah berlaku kematian ke kan, sebab dah duduk
kematian suami contohnya, suami dah meninggal, jadi anda still tak boleh dapat pusaka sebab dah berlaku kematian yang begitu lama, walaupun mungkin anda tinggal satu rumah. Tu belum kira lagi kalau bab kelahiran anak. Jadi kena ingat, bila kita berlaku perceraian, dah sah bercerai, dalam tempoh iddah, kalau nak rujuk mesti pergi pejabat agama. Kalaulah dalam tempoh perceraian, dalam tempoh kita beriddah, iddah raj'i ni, kita ada lafaz rujuk, adalah lafaz rujuk, tetapi tak pergi pejabat agama. So apa yang akan berlaku kalau kata dah habis tempoh iddah tersebut? Kalau nak sahkan kata berlaku rujuk itu ataupun tidak, kena pergi ke mahkamah syariah. So kena buat tuntutan, nama dia permohonan pengesahan rujuk. Dia kena pergi masuk court, buat satu permohonan nak sahkan rujuk yang telah berlaku dalam tempoh iddah raj'i. Kalau semasa dalam keadaan yang masih lagi dalam tempoh iddah, pergi pejabat agama sebagainya, mungkin pejabat agama ni akan memberi advantage lah kepada suami, sebab suami ada kuasa rujuk. Tapi kalau katalah tak pernah pun pergi pejabat agama, dah habis dah tempoh iddah, tapi kita nak claim kata rujuk tersebut berlaku, kena pergi ke mahkamah dan beban kepada suami untuk buktikan yang dia telah rujuk. Yang ni berat. Sebabnya kalau suami tak dapat buktikan yang dia ada lafaz rujuk, isteri pun menafikan, kata masa bila pula saya tak ada pun dengar suami saya sebut lafaz rujuk. Saya tak pernah dengar pun dia kata dia lafaz rujuk. Dalam keadaan tak ada saksi, maka mahkamah boleh tolak. Sebab tak ada saksi yang mendengar. Sama macam kes cerai. Kalau lafaz cerai, kan biasa ramai sangat yang tanya kat saya, tuan sah ataupun tidak, tuan cerai ni suami saya tak mengaku, saya tak ada saksi dan sebagainya. Mahkamah kena berpegang kepada keterangan suami. Sebab apa? Kalau bab perceraian, kuasa di atas suami. Kalaulah isteri dakwa kata dia dengar suami dia lafaz cerai, saya dengar tuan, suami saya sebut lafaz cerai kepada saya. Tapi suami ni kata, tak dengar. Mana ada, saya tak dengar pun. Saya sendiri pun tak lafaz. Dia kata, tak ada, saya tak lafaz pun. Isteri ni beban untuk dia buktikan. Macam mana dia nak buktikan? Dia kata suami dia lafaz cerai, suami tak mengaku, dia kena buktikan. Nak bukti tu, mesti dua orang saksi dengar. Dua orang saksi lelaki yang dengar clearly. Kalau tak ada, maka mahkamah akan berpegang kepada pengakuan suami dan sumpah suami. So kalau suami tu bersumpah, kata betul wallahi wa billahi wa tallahi, bahawa dia tidak pun melafaz-lafaz cerai tersebut, walaupun mungkin dia menipu. Contoh biasa dalam mahkamah ni, ada orang bagi keterangan tipu pun ada juga, cuma kita tak tahu. Tapi kena tengok kepada keadaan kat situ. Kalaulah suami tu bersumpah menafikan yang dia tidak lafaz cerai, maka dia mungkin tidak akan disabitkan perceraian. Sama macam rujuk. Kalau suami ni tak dapat buktikan yang dia ada lafaz rujuk isteri dia dalam tempoh iddah, maka mahkamah akan berpegang kepada keterangan isteri. Kalau isteri kata saya tak dengar pun, Tuan Hakim, saya sanggup bersumpah yang suami saya tak ada lafaz rujuk pada saya. Jadi kalau dia kata macam tu, mahkamah kena pegang. Kalau suami tak dapat buktikan. Tapi kalau suami dapat buktikan, mahkamah akan berpegang kepada keterangan suami. Cukuplah kot. Elok penerangan sikit sebanyak. So senang cerita macam ni. Apa yang saya nak bagi tahu, rujuk mesti berlaku di pejabat agama. Cerai berlaku di mahkamah. Mahkamah sahkan perceraian, membenarkan perceraian berlaku. Rujuk dekat pejabat agama. Kita ulang lagi Kita starting dengan nikah dulu lah. Nak nikah kena di pejabat agama. Kita kena isi borang permohonan nak nikah sebagainya. Kalau orang nak poligami, dia bukan starting kat pejabat agama. Kalau orang yang nak berpoligami, dia kena starting dekat Mahkamah Tinggi Syariah. Dia kena masuk mahkamah. Ni kalau kita tak payah cerita poligami, kita cerita biasanya. Kalau orang yang nak menikah biasa, dia starting dekat dengan pejabat agama. Kalau nak bercerai dekat mahkamah syariah. Nak rujuk dekat pejabat agama. So pejabat agama, mahkamah, pejabat agama. Tapi kalau katalah dah terlepas
dah terlepas dah waktu iddah, dah habis dah waktu iddah, tak pergi pejabat agama untuk buat rujuk tersebut, yang ni kena masuk mahkamah untuk buat permohonan pengesahan rujuk. Okay, cukup. Alright, so thank you so much pada siapa yang join pada petang ni. Anda boleh letak soalan. Okay, siapa-siapa yang nak tanya soalan, dia boleh bermula daripada sekarang. Okay, kelas muzik atau kelas saham, Tuan Fahmi? Cik Hakim macam tahu-tahu je kan. Cik Hakim ni memang best friend saya lah. Saya join kelas saham malam ni. Malam ni saya ada kelas saham. Saya suka saham-saham ni. Jadi saya masuk kelas saham malam ni. Jadi saya tak ada live. Okay. Alright, saya kat sini bila cerita tentang bukti ni, that's why perempuan saya buat satu buku. Okay, siapa yang baru yang belum dapatkan, boleh dapatkan. Okay, buku 16 bukti fasah ni saya buat sendiri. Okay, bukanlah aku pergi cetak tu, syarikat lah cetak, tapi saya yang menulis sebagainya. Ni cerita tentang buku 16 bukti fasah. So kalau kita nak buat tuntutan perceraian, dia mesti kena ada bukti. Kalau tak ada bukti di mahkamah, kita takkan mudah lah untuk dapat sesuatu. So nak tahu apa-apa bukti, bagaimana bentuk bukti dan sebagainya, anda boleh dapatkan buku ini sebagai panduan. Kalau katalah tak mungkin macam tak mau baca sangat pun, at least simpan. Okay, simpan dalam simpanan anda supaya yang ini boleh jadi rujukan kepada kita kelak. Okay, so siapa yang nak, anda boleh tulis komen dekat sini. Tulis komen saya nak. Okay, saya nak. Nanti tulis je komen je kat situ, saya nak. Nanti saya punya assistant saya akan tulis, akan komen dekat anda semua tu. Dia akan letak link Shopee kat situ. Okay, alright. Siapa nak buku ni, anda boleh dapatkan. Okay, kita akan beri link Shopee kepada anda. Just komen je kat situ, saya nak. Okay, alright. So siapa adalah soalan, boleh letak soalan. Saya minum sekejap. Thank you Wanida Iwan who sent 75 star. Thank you, dapat dapat star. Thank you, lega, syok pula. Okay, saya soalan yang pertama yang saya nampak sekarang ni adalah Nur Hashimah. Okay, Nur Hashimah, ada tak kes bercerai tapi duduk serumah, tapi bila minta surat cerai katanya dekat mahkamah tak ambil? Ada. Okay, ada. Maksudnya dia mungkin kata dia dah pergi mahkamah, dah buat pengesahan cerai, tapi tak pergi ambil perintah lagi dan tak pergi daftar dekat tak pergi daftar kat pejabat agama. Ada. Okay, bila kita dah disahkan bercerai, mahkamah akan keluarkan satu perintah. Okay, perintah bertulis. Dalam perintah bertulis tu dia akan ada menyatakan yang disahkan bercerai, kemudian surat sijil nikah hendaklah dibatalkan dan mahkamah mengarahkan untuk daftar sijil perceraian di pejabat agama. So dapat perintah tu kena pergi pejabat agama, so pejabat agama akan buat sijil cerai. Jadi adalah setengah orang yang dah bercerai tapi tak pergi lagi ambil perintah dan tak daftar lagi sijil cerai tersebut. Ada kemungkinan. Okay. CYDA Hasan, apa macam mana? Cida Hasan, Sida Hasan. Nak tanya soalan dekat mana mudah ya? Dekat sini lah. Kan ni live ni, boleh tanya ni. Siapa yang letak soalan tadi, sorry saya dah tak nampak dah. Okay, sekarang boleh letak soalan. Okay, Siti Hafilah Arif. Tuan, macam mana jika lafaz cerai luar mahkamah yang ni di rumah dengan saksi anak-anak? Boleh. Anak-anak pun kalau kata anak-anak dengar, boleh. Cuma level umur anak yang dengar ni. Biasanya kalau kat mahkamah ni, nak ambil keterangan kanak-kanak, biasanya mahkamah mungkin boleh terima kalau anak ni dah mencapai umur mumayyiz. Okay, mumayyiz ni maksudnya dia dah boleh berakal fikiran, dah boleh bercakap dengan jelas dan sebagainya, yang tak ada niat untuk menipu lah. Okay, biasanya orang kata budak-budak kecil ni memang tak ada niat menipu kan, tapi di sisi undang-undang kita tak boleh fikir macam tu. Alright, biasanya kalau dalam pengalaman saya sendiri pun ada keterangan yang kanak-kanak bagi, tapi kanak-kanak tu pun dah umur dia sekolah menengah. Okay, yang mana 13 tahun ke atas.
Okay, jadi bila dia 13 tahun ke atas, kalau dia dengar boleh. Cuma syarat ni kena penuhi. Biasanya kalau kata kes lafaz cerai ni, okay, lafaz cerai sekurang-kurangnya kena ada 2 orang saksi lelaki. Sebab dalam kriteria undang-undang dan juga hukum syarak, dia nak 2 orang lelaki. Biasanya kalau untuk kes lafaz cerai ni. Kalau kata yang dengar tu anak perempuan, dia mungkin tak boleh nak diterima 100% lah. Dia berat sikit kat situ. Okay. Boleh tak terangkan monogami tu maksud apa? Maksud monogami tu adalah perkahwinan seorang je lah. Dia tak ada ramai. Kalau ada 2 orang isteri, kita sebut poligami. Okay. Kalau ada seorang isteri, kita sebut monogami. Okay. Biar kita jarang guna perkataan macam ni. Kita biasa pakai monopoli je. Kita tak pernah dengar monogami kan. Monopoli. Okey, siapa yang tulis saya nak ni, nanti kita akan balas balik komen. Okey, insya-Allah lepas habis live ni nanti assistant saya akan bantu, akan komen dekat sini ataupun kita akan PM anda untuk bagi link tersebut. Okey. Sida Hassan, inbox sempat reply tak? Okey, apa yang PM dekat inbox perempuan, seriously ni saya cakap seriously saya memang tak reply, tak dan reply, sebab saya ada banyak kes, ada banyak ujah yang saya nak kena tengok, dan assistant saya pun tak pernah sorry so much, sebab terlampau banyak soalan. Okey, terlampau banyak, even WhatsApp pun sampai hang. Kita ada bagi link untuk WhatsApp tu, sampai hang perempuan. Saya bukan nak kata bukan kata sombong apa, kita tak sombong, tapi kalau boleh, kalau nak tanya-tanya kat sini okey. Cuma kalau tanya dekat PM inbox ni, saya sendiri pun tak sempat nak tengok. Alright. Kalau staff saya memang dia orang ni yang reply. Okey, dia orang akan bantu. Kalau soalan tu yang susah dan sebagainya, saya yang akan jawab. Okey, tapi kita tak sempat. Okey, banyak sangat. Sorry minta maaf. Kalau Puan Sida nak tanya, Puan Sida boleh tanya kat sini lebih cepat. Sebab tu orang menantikan live saya. Sebab kalau orang tanya dekat live ni, senang directly. Kalau saya boleh tolong jawab. Okay, alright. Okay, Ina Dungun. Salam Encik. Waalaikumsalam. Saya bercerai dengan suami bulan lepas. Okay, cerai dengan suami bulan lepas. Lepas pada tu kami rujuk dalam iddah bersaksikan saya dan suami. Lepas pada tu kami rujuk dalam iddah. Lepas pada tu kami rujuk dalam iddah bersaksikan saya dan suami. Mana boleh macam tu? Saksi tu maksudnya orang lain. Okay? Dia tak boleh kata kita ni saksi. Suami sebut lafaz rujuk. Saya dah buat report dekat mahkamah, tapi sampai sekarang mahkamah masih tak panggil lagi kami. Jadi macam mana sekarang status saya dan suami? Oh, okey. Jika dah berlaku rujuk, okay, dalam tempoh iddah, tapi tarikh naik mahkamah, mungkin anda dah terlepas tarikh untuk pergi ke pejabat agama, okay. So kita nak pergi ke mahkamah untuk buat pengesahan rujuk selepas dah habis dah tempoh dengan pejabat agama kan. Jadi suami dengan isteri, kalau kata memang betul berlaku, suami bagi keterangan. Kalau suami kata, ya betul saya ada lafaz rujuk, bagi tahu macam mana lafaz rujuk tersebut. Isteri pula dia kena bagi tahu, ya saya dengar lafaz rujuk tu. Okey, dia tak kisah kalau kata mahkamah tak panggil lagi dan sebagainya. Yang tu tak jadi isu, sebab mungkin sekarang ni tempoh waktu PKP macam ni mungkin ada had nak naik mahkamah dan sebagainya. Mungkin mahkamah atur waktu yang agak singkat untuk setiap orang. Jadi kalau kita memang betul-betul yakin suami dengan isteri ni memang yakin ada sebut lafaz rujuk tersebut, boleh je lah duduk sekali, tak ada masalah lah. Alright, yang penting mesti kena ada lafaz. Dia bukan rujuk melalui perbuatan. Mesti kena sebut lafaz rujuk. Jadi anda boleh duduk sekali. Cuma nanti bila naik ke mahkamah tu, kena ceritakan. Suami sebut macam mana, isteri pun dengar lafaz tersebut dengan jelas. Itu saja. Okay. Alright. Nur Syaira. Kalau fasah tak boleh rujuk kan?
dan tak boleh kahwin semula kan Cik Fahmi? Oh, salah. Okey, tak boleh rujuk tu betul, okey. Tapi nak kahwin semula boleh. Nak kahwin semula boleh. Kalau rujuk ni hanya untuk orang yang diceraikan dengan talak rajai, talak 1 dengan talak 2. Kalau fasah dia tak sebut talak rajai. Fasah dia sebut talak bain sughra. Talak bain sughra ni maksudnya kita kalau nak semula, nak bersama semula, kena kahwin baru, kena ada akad nikah yang baru, kena ada mas kahwin yang baru. Okey? Tu fasah. Apa lagi? Itu je lah kot. Tu fasah lah. Macam tebus talak. Kalau tebus talak pun tak boleh juga. Tebus talak pun talak bain sughra. Maksudnya kita nak kahwin tu kena ada akad nikah yang baru dengan mas kahwin yang baru. Jadi pengantin baru. Kalau rujuk, dia tak jadi pengantin baru. Dia masih lagi suami isteri. Okay? Tapi kalau nikah semula ni, pengantin baru lah. Walaupun dah lama kahwin sebelum ni, tapi kena akad nikah yang baru. Okay? Yang tak boleh kahwin semula tu ada 2 keadaan. Okay? Yang pertamanya, kalau diceraikan dengan talak bain kubra, maksudnya talak 3. Kalau talak 3, kita tahu yang mana isteri kena kahwin dengan laki lain tu bersetubuh dengan isteri tersebut, kemudian laki tersebut ceraikan wanita ni, isteri ni, kemudian isteri ni beriddah, iddah dia habis dah tu, baru boleh kahwin dengan lelaki yang asal. Okey, yang ni kita tahulah cerita orang nak kata macam itulah yang Cina buta tu. Okey, tapi kalau ada satu lagi yang mana tak boleh selama-lamanya. Okey, abadan abada. Haram untuk selama-lamanya. Kalau macam talak 3 tu Eli boleh lagi kan. Tapi ada satu lagi yang tak boleh selama-lamanya, iaitu cerai secara li'an. Okey, li'an ni dia tuduh isteri berzina. Okey, dia macam sumpah laknat lah, sumpah laknat li'an ni. Tuan macam pernah nampak di Mahkamah Kelang. Saya tak pernah lagi masuk Mahkamah Kelang. Tak pernah lagi. Itu pun saya pi kat rumah kawan saya, dia peguam dekat area Kelang tu. Tuan Hanafi, saya biasa buat live dengan dia. Dia rumah dekat Kelang tu pun saya pernah nampak pun signboard je. Saya buat kereta, signboard Mahkamah Syariah Kelang kat tepi jalan tu. Itu je. Saya tak pernah lagi masuk Mahkamah Kelang. Okay, thank you. Lafaz cerai luar mahkamah kena denda. Ya. Bukan wanita yang kena denda, tetapi suami kena denda. Alright? Kalau mahkamah sahkan lafaz cerai yang berlaku di luar ataupun tanpa kebenaran mahkamah, nanti mungkinlah dalam sebulan 2 bulan macam tu akan datanglah satu saman daripada pihak pendakwa. Okey, pihak pendakwa dia akan hantar satu saman kepada suami, bekas suami, untuk didakwalah satu kesalahan bercerai di luar mahkamah ataupun tanpa keizinan mahkamah. Yang kena tu suami, isteri tak kena. Walaupun isteri minta kan, isteri dah push ni, ceraikan saya sekarang, ceraikan sekarang. Nak sangat, aku ceraikan contoh kan, berlakon sikit. Pandai aku berlakon ni kan. Jadi kita sebut macam tu, yang minta tu mungkin isteri yang provoke kan, tapi yang kena denda tu suami. Alright, sebab tu kalau suami diprovok dan sebagainya, kena bersabar. Okay, kalau kata nak bercerai sekalipun, cerailah. Tak apa, kan bagi tahu je macam ni. Okay, tak apa. Kalau awak nak sangat perceraian ni, saya filekan esok, saya filekan nanti ke, awak filekan perceraian ke, saya akan turun. Cakap macam tu. Okay, saya bukan nak galakkan, cuma saya nak bagi jalan. Jangan lafaz cerai kat luar mahkamah. Kalau lafaz cerai kat luar mahkamah, denda dia maksimum 1,000. Tapi tak pernah lagi lah saya dengar sampai 1,000. Okay, beratus. Okay. Farah Nuri Milia, maaf lari topik sikit. Macam mana prosedur kalau bapa tak nak wali? Okey. Baik, okey Puan Farah, Cik Farah. Kalau Puan Farah nak berkahwin dengan keadaan si bapa ataupun kita punya wali mujbir, wali mujbir enggan menjadi wali, kita tak boleh pindah-pindah tukang, nak ambil datuk ke nak ambil ayah, tak boleh macam tu. Nak ambil abang ke, tak boleh. Kita kena buat nama dia permohonan wali enggan.
Okey, permohonan wali enggan. Yang mana permohonan tersebut, kita sebagai pemohon, kita sebagai pemohon, respondennya adalah ayah. Mahkamah nak siasat kenapa ayah enggan untuk jadi wali. Ada alasan yang munasabah ataupun tidak. Let's say lah, ayah tidak ada alasan yang munasabah dan calon suami pun seorang yang okey, tak ada isu dan sebagainya. But still lagi si bapa ni enggan untuk juga menjadi wali. Jadi mahkamah boleh dengan kuasa dia untuk memberikan kebenaran seorang wanita yang membuat permohonan wali enggan ni dibenarkan dengan wali hakim, menggunakan wali hakim. Dia tak boleh pindah. Sebab bapa ada, tapi disebabkan bapa enggan tanpa alasan yang munasabah, tanpa benda-benda yang mahkamah rasa berpatutan untuk dihalang tersebut, maka mahkamah akan memberikan kepada wanita ini peluang untuk berkahwin dengan cara wali hakim. Itu je. Wali hakim. So nama permohonan ni adalah permohonan wali enggan. Pergi ke mahkamah bagi tahu kata nak buat permohonan wali enggan. Bagus sekali pencerahannya, cepat faham. Thank you. Ina Apid. Tuan, jika mahkamah tak dapat sahkan rujuk, jika suami isteri masih nak bersama, perlu akad. Bukan akad. Akad. Jari besar pun tu. Gurau. Akad nikah semula ke? Betul. Kalau mahkamah tak sahkan rujuk tersebut, ya, kena ada akad nikah yang baru, mas kahwin yang baru. Dengan syarat bukan diceraikan dengan talak 3 lah kan. Itu je lah. Sida Hasan. Perempuan tak ada cakap cerai, tapi tak jalankan tanggungjawab suami, lepaskan perempuan tu ke? Dan perempuan tu minta macam-macam ke? Perempuan tak ada cakap cerai, tapi tak jalankan tanggungjawab. Tak ada koma. Perempuan tak ada cakap cerai, tapi tak jalankan tanggungjawab. Suami lepaskan perempuan tu ke? Dan perempuan tu minta macam-macam ke? Baik. Perceraian ni, dia hak wanita nak tuntut boleh, hak suami nak tuntut pun boleh. Hak isteri tuntut ataupun hak suami nak tuntut. Kalau kita nak bincang tentang hukum, mungkin panjang cerita ni. Tapi saya tak mau cerita tentang hukum minta cerai dan sebagainya. Cuma apa yang saya boleh bagi tahu sebagai seorang peguam syar'i dari sudut hak seorang suami, hak seorang isteri untuk nak mohon perceraian. Dia boleh filekan perceraian, dia boleh tuntut di mahkamah. Tak kisahlah salah siapa sekalipun, suami tak tanggungjawab ke, isteri tak tunai tanggungjawab ke, terpulang. Masing-masing ada hak nak filekan perceraian tersebut. Kita tak boleh halang. Baik. Kalau berlaku perceraian tu dengan cara baik, maksudnya isteri minta, suami pun setuju nak lepaskan. Bila kita setuju nak lepaskan macam tu, dalam keadaan yang tidak ada apa-apa perjanjian di dalam mahkamah. Contoh si isteri yang mohon perceraian, isteri mohon perceraian, cerai secara baik, suami pun datang ke mahkamah, dia kata setuju. Tak apalah, dah dia nak sangat cerai, saya pun ceraikan dia. So saya benarkan. So mahkamah pun bagi peluang untuk suami lafaz cerai. Bila dah lafaz cerai tersebut, habis, kemudian balik di rumah, beriddah masing-masing, habis dalam iddah tersebut, tiba-tiba pula kan si isteri filekan tuntutan. Dia filekan tuntutan nafkah iddah, filekan nafkah tertunggak, filekan harta pencarian, filekan mut'ah, macam-macam tuntut lah. Serba-serbi dia tuntut. Boleh ataupun tidak? Jawapan dia boleh. Sebabnya tidak ada halangan ataupun tidak ada perkara yang boleh menghalang untuk bekas isteri tu menuntut. Sebab yang tu kategorinya adalah hak selepas perceraian. Hak selepas perceraian, dia boleh tuntut kalau dia ada hak. Tak kisahlah disebabkan dia minta cerai sekalipun, dia tetap ada hak untuk tuntut tuntutan selepas perceraian. Melainkan semasa tuntutan perceraian tu, si suami kata, saya boleh lepaskan awak dengan syarat awak tak boleh tuntut apa, tak boleh tuntut nafkah iddah, tak boleh tuntut nafkah tunggak, tak boleh tuntut mut'ah. So mahkamah boleh benarkan kalau si isteri tu setuju. Kalau isteri pun kata, tak kisahlah, aku 1 sen pun aku tak mau.
Tak kelapang lah duit-duit ni, aku nak cerai je. Contoh ni contoh sebab kita based on the reality. So ramai yang cakap macam tu. Jadi dia kata tak apa. So suami pun setuju, mahkamah record dalam perintah. Mahkamah record dalam perintah tu, maka kita tak boleh nak buat tuntutan dah. Okay, kita dah ada persetujuan kat situ. Jadi selepas habis iddah, kita tak boleh filekan benda-benda yang kita dah janji. Cuma kalau kita nak janji itu pun mesti benda yang ada bidang kuasa hakim tersebut. Payah kalau nak cerita bab ni. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu, kalaulah isteri minta cerai sekalipun, kalau tak ada perjanjian, tak ada persetujuan tentang perceraian ni, selepas bercerai isteri masih boleh tuntut hak selepas perceraian kalau dia ada hak. Itu saja. Faham okey. Indah Apit, betul kan, akad. Saya biasa je, saya gurau-gurau saya ngusik-ngusik typo-typo ni, biasalah typo-typo ni kan. Rubiah Abdul Rahman, soalan, contoh duit nafkah RM500 kemudian isteri guna untuk modal perniagaan, lepas tolak modal dan untung. Jika berlaku perceraian, adakah duit untung itu dikatakan harta sepencarian? Baik. 500 tu duit nafkah. Kalau memang betul suami bagi tu duit tu sebagai nafkah, maka kita tak boleh kata yang tu modal. Okey, nafkah adalah kegunaan untuk nafkah. Tapi kalau isteri dia gunakan duit nafkah tersebut untuk digunakan sebagai modal, maka yang tu adalah duit dia, terpulang. Sebab dia dah terima duit tu sebagai nafkah kan, suami bagi tu sebagai nafkah. Jadi dia dah terima untuk diri dia, makan, minum, pakai, tempat tinggal, apa tu, duit 500 tu lah. Jadi yang tu milik dia. Kalau yang tu milik dia, kemudian isteri kata dia nak guna duit 500 tu, dia nak guna untuk modal perniagaan dia. Okay, bila dia guna duit untuk modal perniagaan dia, yang tu bukan duit suami dah nak claim kata yang tu harta pencarian ataupun benda yang kita sebut sebagai sumbangan kan. Kan suami claim kata yang ni sebahagian daripada sumbangan sebab saya bagi duit 500. Kita kena buktikan kalau kata 500 tu untuk nafkah, maka kita buktikan yang tu duit kita sebagai nafkah, hak kita untuk kita guna. Macam orang bagi duit, tak payah kata nafkah lah. Kalau orang kata ni saya bagi kat awak ikhlas, derma kat awak. Okay, saya mau ikhlas kat awak, ambil lah RM1,000 untuk bulan ni. Okay, gunalah buat nak guna apa pun. So kita dapat RM1,000. Dia berharap mungkin dia kata RM1,000 ni mungkin kita beli apa, makan, minum, pakaian, apa sebagainya. Tiba-tiba RM1,000 ni kita guna duit ni untuk beli handphone, contoh dia. Kan? Dia ada hak tak untuk marah kita? Tak ada hak lah, sebab dia kata yang tu dia bagi kat kita, suka hati kita lah, kita nak beli handphone ke, nak beli makan ke kan. Tu contoh dia. Sama macam nafkah ni, kalau suami kata bagi 500 tu untuk nafkah, suami dah melepaskan tanggungjawab dia, dia dah bagi nafkah kat situ. Okay, so dia tak ada boleh nafikan kata yang tu duit apa-apa dan sebagainya. So kalau isteri guna tu untuk modal, okay, modal ke beli barang ke apa sebagainya, yang bukan nafkah, bukan keperluan untuk diri dia, suka hati dia lah. Nafkah ni mungkin dia tanggung makan minum dia sendiri. So kalau saya boleh kata yang tu bukan harta sepencarian. Kalau dia nak suami ni, bekas suami ni nak claim kata benda ni adalah harta sepencarian, sebab apa? Duit 500 saya bagi nafkah, tak boleh. Okay, dia mesti kena ada sumbangan langsung yang directly kepada harta tersebut. Alright? Awak area mana? Le kopi-kopi tak? Sebab senang nak faham. Okay, saya to be professional, okay. Sekarang memandangkan sekarang ni ada dah dibenarkan untuk kita, macam sebelum ni pun saya ada free consultation sendiri, okay. Siapa yang nak consultation dengan saya directly, insyaAllah boleh. Alright, anda boleh PM bagi tahu kata nak consultation dengan saya. Okay, boleh bagi tahu. Kalau sebelum ni mungkin consultation tu secara online. Okay, in case lah kalau siapa yang tak mau jumpa depan-depan, yang jauh-jauh dan sebagainya, kita akan terima consultation online. Tapi kalau sekarang ni kan dah boleh dah untuk jumpa kat Starbucks dan sebagainya. So ada mungkin yang nak jumpa directly, boleh. Nanti saya punya assistant saya akan bantu untuk nak settingkan consultation saya tersebut waktu. Masa saya sekarang ni terbahagi kepada pergi ke mahkamah dan juga consultation. Sorry. Minum dulu.
Sampai merah mata. Aircon ni pun bagi yang sejuk. Duduk dalam aircon sejuk. Oh, merah mata. Ya Allah. Okey, 10 minit lagi ya. Cinta seroja. Wah. Mari menyusun dalam tempoh iddah. Suami isteri ada bersama, dikira macam mana tu status cerai? Saya cakap tadi dalam mazhab Syafi'i tidak diterima kalau kata bersama, bersama untuk niat rujuk. Sebab ada orang dia kata bersama ataupun bersetubuh tu dikira rujuk. Tak boleh. Kita tak pakai macam tu. Dia mesti kena ada lafaz. Kalau berlaku juga persetubuhan tanpa lafaz tersebut, dia boleh dianggap sebagai zina perempuan. Dia boleh dianggap sebagai zina. Sebab tidak ada lafaz rujuk. Nak bersama balik boleh dalam tempoh iddah. Kena ada lafaz rujuk. Itu sahaja. Kalau tidak ada lafaz rujuk, bersetubuh juga, yang tu boleh dikira sebagai zina perempuan. Okey? Noraini Ahmad, soalan saya Encik Mami, kalau lafaz cerai tu tak ada saksi, cerai tu sah ke? Cerai ni nak sah ke tak sah, mahkamah saja boleh sahkan. Alright. Cuma kalaulah tak ada saksi, isteri dakwa, isteri dakwa tapi suami tak mengaku. Bila suami tak mengaku, maka mahkamah kena berpegang kepada pengakuan suami sebab kita tak ada saksi. Kalau suami kata, suami mengaku, ya saya ada lafaz cerai. So, settle lah. Kalau kita tak ada saksi pun, tapi suami mengaku, sabitlah perceraian tersebut. Kalau kita ada saksi, ni ramai orang dengar, ada lebih daripada 2 orang lelaki lah dengar suami sebut macam tu. Kalau suami tak mengaku pun, kita boleh buat saksi. So, saksi yang akan bagi tahu, dengar macam mana dan sebagainya. Kalau kita tak ada saksi, mahkamah akan berpegang kepada pengakuan suami. Mengaku lafaz tu ke ataupun tak mengaku. Kalau mahkamah dia kata mengaku, sabit. Kalau dia kata tak mengaku, maka mahkamah akan tolak. Masih lagi suami isteri. Walaupun mungkin kita dengar benda tu secara direct, tapi sebabkan pengakuan suami tu. Suami menafikan ke, suami mengaku ke, dia dengan hakim, dengan Allah SWT. Nur Albaniyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, contohnya suami meninggal tetapi rumah, kereta dan segala-galanya beli pakai duit suami, adakah isteri berhak menuntut? Baik. Jawapannya, isteri berhak untuk tuntut harta pencarian. Ni cerita harta pencarian ni kan. Kalau ikutkan, bila seorang ini meninggal, meninggal dunia, semua harta yang diletak ataupun ada nama suami, suami meninggal kan. Kalau suami tu meninggal, harta-harta yang atas nama dia tu semuanya akan dikira sebagai pusaka. Dia bukan ada nama siapa-siapa lagi. Atas nama si mati kita sebut pusaka. Tapi sebelum nak sampai ke pusaka, dia kena lalui dulu proses hutang. Ada tak hutang dulu? Kena clear hutang dulu. Hutang ni melibatkan, contohnya, harta pencarian. Harta pencarian adalah hutang suami ke atas isteri. Kalau suami saja 100% beli harta dalam tempoh perkahwinan tu, kemudian dia mati meninggalkan harta tu, si isteri yang tak ada belian harta tu, dia tak ada buat keluar duit dan sebagainya, dia tetap boleh tuntut harta pencarian. Cuma bahagian dia tu mungkin tak dapat lebih daripada separuh. Mungkin 1/3. Ikutlah, yang ni bergantung pada ijtihad hakim tu. Alright? Sebab isteri dia boleh bagi tahu tentang sumbangan tak langsung. Sumbangan tak langsung ni macam menguruskan rumah tangga, basuh baju, masak dan sebagainya tu. So ada hak tak tuntut? Ada hak. Tuntutan nama dia harta sepencarian. So lepas dah harta sepencarian ni mahkamah dah putuskan, jadi isteri ni boleh juga dapat bahagian pusaka. So bahagian pusaka pun dia dapat, bahagian harta pencarian pun dapat. Clear? Bahagian pusaka isteri ni tak banyak. Kalau dia tak ada anak, dia dapat 1/4.
Kalau ada anak dapat 1/8. Itu kalau satu isteri. Kena pula ada beristeri-isteri. Kalau ada 2 isteri jadi 1/16. Ada 3 isteri 1/24. Ada 4 isteri 1/32. Dan ni dalam keadaan ada anak lah kan. Okey. Zahid Abbas, tuan, kalau cerai hakam kenapa dan mengapa? Okey, wah, ayat. Macam bahaya ni. Kenapa dan mengapa isteri tak berhak dapat iddah dan mut'ah? Ada dalilnya. Okey. Yang ni kalau tanya kat saya dalil ni beratlah, sebab saya live ni tak pakai. Saya ni bukannya Al-Hafiz kan. Adalah buku tu adalah. Cuma apa yang saya boleh bagi tahu, bila sampai kepada hakam ni, dia melibatkan kepada kehendak isteri tu sendirilah. Macam dia yang bersungguh-sungguh nak perceraian tersebut, dan disebabkan kehendak isteri tu sendiri untuk nak tuntut perceraian ni sampai kepada hakam, maka dia tak boleh tuntut mut'ah. Dia sama macam kes tebus talak. Kalau isteri membayar tebus talak, okay, dia nak cerai sungguh-sungguh juga sampai sanggup bayar duit tebus talak, maka dia dalam syarak pun dia tak dibenarkan untuk tuntut mut'ah. Okay. Cuma untuk iddah memang tak boleh. Iddah hanya untuk yang diceraikan dengan talak satu, okay, oleh isteri, okay, oleh suami. So kalau suami lafaz cerai talak satu ke talak dua ke, memang dia boleh dapat iddah. Cuma kalau bila hakam yang ceraikan, dia tak ada talak satu ataupun talak dua, okay, dia tak ada talak satu ataupun dua, dia tak boleh dapat iddah raj'i tersebut. Nafkah iddah hanya orang yang diceraikan oleh suami dia dengan talak raj'i sahaja. Okay, untuk mut'ah, ya, kalau siapa yang cerai tu sampai kepada hakam ataupun cerai tu melalui tebus talak, so memang tak boleh dapat. Dia ada satu kes di Selangor, perempuan, di Selangor ada satu kes yang dah membahaskan tentang isu ni, yang mana kes ni dah pergi ke Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan? Mahkamah Rayuan dekat Selangor, iaitu kes tuntutan fasah. Fasah pun tak dibenarkan untuk tuntut mut'ah. Cuma dalam banyak-banyak negeri, kebanyakan negeri ni masih pakai lagi lah. Kalau fasah tu atas sebab kegagalan suami menunaikan tanggungjawab dia, isteri masih lagi boleh tuntut mut'ah. Okay? Cuma dalam tu dia ada perjelaskan kenapa isteri tak boleh dapat ataupun tak boleh tuntut mut'ah, sebab dengan perceraian yang atas kehendak dia sendiri. Begitulah. Okay, cuma Tuan Zahid Abbas, kalau tanya kat saya dalil sekarang ni, jenuh juga lah. Saya bukan ustaz. Seriously, saya bukan ustaz. Kalau bab dalil ni pun kita jenuh juga. Bila satu kes pun dekat mahkamah, saya study dulu, kita nak buat hujah dan sebagainya. Okay, cuma apa yang saya boleh bagi tahu, pengalaman. Pengalaman dan apa yang telah kita lalui di mahkamah syariah. Sida Hasan, suami keluar rumah tak nak duduk dengan isteri, salah tak? Sebab tak ada perasaan lagi dengan isteri. Nak cerai tapi bini buat bodoh, tak nak kerja sama, berpisah cara baik. Nak cerai tapi bini buat bodoh, tak nak suami keluar rumah tak nak duduk dengan isteri, salah tak sebab tak ada perasaan? Tanya salah ke tak? Kalau suami tu tinggalkan macam tu saja isteri tu, tapi tak buat apa-apa tindakan, takut salah jugalah kepada suami pun. Okay, kalau kita memang dah tak ada hati, suami memang dah tak ada hati kepada isteri, jangan buat lepas biak macam tu saja. Ada setengah orang macam ni, dia dah tak suka dekat isteri dia, tapi dia kata buat hal masing-masing lah, ikut suka hang lah, nak buat apa pun. Tak boleh macam tu, sebab kita akan membiarkan diri kita ni mungkin tertanggung dengan dosa isteri berlaku nusyus ke, berlaku apa pun, kita mungkin tanggung dosa tersebut sebabkan kita sendiri tak menasihati, tak buat apa-apa. Sama juga macam isteri, kalau isteri pun memang dah tak ada hati pada suami, layan macam tak layan, dah memang tak elok lah dalam rumah tangga ni, memang dah tak ada harapan dah lah. Tapi si isteri pun lari bawa balik diri, ikut suka, belah ikut dan saja, masing-masing bawa hal masing-masing. Okay, si isteri pun dia rasa macam dia dah janda, sedangkan dia masih lagi title isteri. Suami pun macam tu juga, dia rasa macam dia dah single.
Dia dah macam duda lah. Tapi padahal dia masih lagi ada isteri. Kalau masing-masing bawa hal masing-masing tanpa ada apa-apa langkah selanjutnya, maksudnya tak failkan apa-apa perceraian ke, so anda membiarkan diri anda sendiri gantung tak bertali kat situ, masing-masing sebenarnya menanggung dosa. Si isteri tanggung dosa sebab keluar tak minta izin ke dan sebagainya. Suami pula tanggung dosa sebab tak menasihati perkara tersebut. So kalau nak lepaskan benda tu, lepaskan elok-elok. Kalau suami nak lepaskan cara baik. Isteri kalau nak minta cerai, minta cerai. Kalau jangan belah macam tu saja. Okey? Yang tu yang kita tak galakkan. Kalau ada peluang untuk berbaik. Kalau ada peluang untuk kaunseling. Cuba baiki dulu. Jangan biar gantung macam tu. Okey. Kak Nita Nas, suami lafaz cerai melalui teks. Sekarang masih dalam tempoh iddah raj'i. Suami ada niat nak rujuk kembali, cuma tak lafazkan rujuk. Tarikh daftar cerai luar mahkamah sepatutnya pada 7 bulan 12. Okey. Tarikh daftar cerai luar mahkamah sepatutnya. Okey, maksudnya nak naik mahkamah pada 7 bulan 12 kan. Okey, lafaz cerai melalui teks. Dia kalau suami mengaku dia memang ada niat untuk hantar teks tersebut dan memang dia mengakui niat dia memang untuk ceraikan, maka boleh sabit tersebut. Okey, boleh sabit jatuh talak raj'i. Cuma saya tak boleh sahkan benda tu. Yang ni kuasa hakim mahkamah syariah. Okey, kalau memang ada niat nak rujuk, kena sebut, kena ada lafaz rujuk. Okey. Kalaupun mungkin kita belum naik lagi mahkamah untuk sahkan lafaz tersebut, tapi memang pasti suami mengakui yang dia ada lafaz cerai, maka kalau nak rujuk, suami kena sebut dulu lafaz rujuk. Nanti maklum kepada hakim yang kata lafaz cerai pada tarikh ni sekian ni, kemudian kami ada berlaku lafaz rujuk. Boleh maklum kepada mahkamah. Okay, alright, pukul 5. Okay, so thank you so much kepada anda semua. Okay, banyaklah. Saya nak jawab sepintas cepat. Bekas suami tak bayar nafkah anak dan iddah dari bulan 2 2021 hingga kini. Apa patut isteri buat? Kalau dah ada perintah nafkah, buat tuntutan tunggakan nafkah. Okay. Kalau tak ada lagi perintah, kena tuntut dulu kat mahkamah. Tuntut dulu perintah nafkah anak dan juga nafkah iddah. Mas Tarmizi, ya Allah namanya saya tak nampak Puan Mas Tarmizi ni. Tuan, bolehkah diterima rujuk yang suami klaim dia buat tapi si isteri tak tahu apa-apa? Atau bolehkah suami nak ke pejabat agama sendiri dan klaim nak rujuk isteri tak mengetahui isteri? Tak boleh. Okey. Rujuk mesti mesti isteri tahu. Okey, mesti isteri kena redha juga. Okey, so kalau saya kata tadi, kalau kata tak redha, benda ni dilaporkan, mahkamah boleh lantik satu jawatan kuasa pendamai. Okay, jawatan kuasa berdamai di bawah seksyen 47, ini memang keluarga Islam, kurungan berapa tak? So mahkamah boleh melantik jawatan kuasa berdamai untuk perbincangan. So dia akan mungkin sampai kepada hakam dan sebagainya, nak menunjukkan kata dia mesti kena ada keredaan isteri. So kalau kata pi seorang-seorang pun, biasanya pejabat agama tak boleh. Pejabat agama kata mesti nak kena ada isteri juga untuk lafaz rujuk tersebut. Nak kena dengar keredaan. Faiza Kriya, maaf saya pisah dengan suami. Masalah saya anak perempuan nak kahwin tapi apa yang tak mau jadi wali. Masalah ya betul, buat permohonan wali enggan. Okey. Syafiqah Nabila, tuan suami lafaz talak 1 melalui WhatsApp. Jika saya balik ke rumah keluarga saya, tapi sampai sekarang saya tak balik ke rumah keluarga saya, macam mana saya tak sekarang? Kalau saya balik rumah keluarga maka jatuh talak. Macam mana saya rujuk semula? Kalau dah ada taklik macam ni, kalau kita berlaku pelanggaran, buat pengesahan cerai dulu, kemudian nak rujuk, sebut balik rujuk. Okay, ni in case kalau kita memang betul dah berlaku pelanggaran, kena buat dulu pengesahan cerai dan kemudian ada lafaz rujuk. Nak rujuk, kena mesti suami isteri sebut rujuk je lah. And Yati, Assalamualaikum tuan, apa maksud talak 3? Sekali talak atau kena ucap talak 3 kali? Okey, kalau setiap negeri ni, biasanya kalau kita sebut aku cerai hang talak 3, dia akan jatuh 3 terus. Okey, tapi kalau dekat negeri Perlis, kalau cerai tu kita sebut aku cerai hang talak 3, kalau itu kali pertama, dia akan jadi jatuh 1. Talak 3 ni dia boleh jadi 3 sekaligus ataupun dia boleh jadi 3 kali. Maksudnya ada setengah orang yang dah cerai, rujuk, cerai, rujuk. Okey, so dah 2 kali cerai, kemudian kali ketiga cerai. So talak 3 ni boleh jadi 2 keadaan.
Boleh jadi 3 kali sekaligus, ataupun boleh jadi 3 kali dah berlaku perceraian. Okey? Macam mana nak buat kalau orang ketiga punca perceraian? Apa tindakan boleh diambil? Kalau orang ketiga itu adalah jenayah, so laporkan kepada pejabat agama saja. So yang tu adalah kuasa pejabat agama. Jadi boleh ke rujuk tanpa pergi pejabat agama? Boleh nak rujuk dekat rumah. Cumanya kena juga pergi ke pejabat agama untuk sahkan. Kalau masih dalam tempoh iddah. Okey, kalau dah habis dah tempoh iddah, tapi ada berlaku rujuk dalam tempoh iddah, kena buat pengesahan dekat mahkamah syariah. Cuma rujuk tak boleh sendiri-sendiri dekat rumah macam tu saja. Dah cerai dah, kemudian rujuk sendiri-sendiri, tak pi pun pejabat agama untuk nak bagi tahu kata kami dah rujuk. Tak boleh macam tu. Kena pergi pejabat agama bagi tahu, sebab nak batalkan sijil cerai tu, nak bagi ke hangpa ni sijil rujuk. Dia ada macam sijil nikah, tapi dia tulis kat atas tu sijil rujuk. Kena. Okay, alright, cukup. 5 ni lah extra. Okay, so thank you so much kepada anda semua yang join saya punya live pada petang ni. Saya dapat star. Saya dapat star lagi. Thank you so much Puan Irmiza. Saya 50 star. Wah, banyak star aku dapat hari ni. Okay, alright, thank you so much kepada anda semua yang join saya punya live pada petang ni. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari Jumaat malam Sabtu. Okay, Jumaat malam Sabtu, alright. InsyaAllah saya nak bawa dengan kawan saya yang jauh daripada Borneo. InsyaAllah saya akan cuba deal. In case kalau kata berjaya, kita akan live pada hari Jumaat malam bersama dengan dia. Ada satu tajuk yang menarik juga saya cadangkan. Saya berharap yang tu semua anda akan dapat join, sebab dia melibatkan kepada kepentingan kita juga semua sebagai umat Islam. Okay? Dan malam ni memang tak ada live sebab saya dah buat petang, sebab saya ada kelas saham. Adalah kelas saya join. So kita jumpa pada hari Jumaat malam. Alright. So itu saja daripada saya, Fahmi Ramli. Thank you so much kepada anda semua yang lama, yang baru, yang dah pertengahan dan sebagainya. Saya mohon maaf ada kata salah dan silap. InsyaAllah yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa hari Jumaat malam insya-Allah. Bye bye.